أجمعين أما بعد Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia, yang maha agung, yang telah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat berada sama-sama di dalam bulan Sya'ban yang mulia ini, dan dapat ada sehingga habis di dalam bulan Rajab Al-Asab, bulan Al-Istighfar, dan kita sudah masuk di dalam bulan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berfirman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat selawat di dalam surah Al-Isra atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di dalam bulan Sya'ban. Karena itu ulama mengangkatkan bulan Sya'ban ini sebagai musim membanyakkan baca salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa masa lagi kita akan masuk di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, bulan Al-Quran, bulan musim bacaan kalam Allah Subhanahu wa taala, musim ibadah, musim salatut tarawih, musim ibadah puasa, bahkan musim semua bahagian-bahagian ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita daripada orang Islam, dan itu adalah nikmat yang amat cukup daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sentiasa membaca doa ini, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmat Islam ini, dan Islam itu adalah nikmat yang amat cukup dan yang amat hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah dan tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang masuk di dalam rumah orang, maka tuan rumah itu harus memuliakan tetamunya, dan barang siapa yang masuk di dalam rumahku, yaitu al-masjid, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku harus memuliakannya. Seperti mana kalau kita masuk rumah orang biasa, orang mulia tetapi biasa, dia akan muliakan kita. Tetapi kalau kita masuk di dalam rumah manusia tetapi lagi kaya, lebih mulia, lebih tinggi, maka kemuliaannya yang akan datang kepada kita akan jadi lagi lebih, lagi besar, lagi banyak. Kalau kita masuk di dalam rumah seorang lagi tinggi dari dua-dua itu, lagi besar, lagi mulia, hatinya lagi mulia, kemuliaannya akan jadi lagi besar juga. Macam mana kita rasa dengan kemuliaan Malikul Muluk, Ar-Rahimur Rahman, Al-Malikul Dayyan,
alladzi laysa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Macam mana dengan kemuliaan Allah, Tuhan segala sesuatu, Tuhan semua orang-orang mulia, macam mana kemuliaannya kepada kita. Sebab itu setiap kali kita masuk di dalam masjid seperti ini, dia adalah salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sifat-sifat orang yang beriman, jika mereka masuk di dalam masjid, mereka akan masuk dengan ketenangan dan dengan hati yang penuh dengan ketenangan dan rihat. Tetapi orang munafik, seperti mana di dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak sentiasa pergi kepada masjid. Ini daripada sifat-sifat orang munafik. Sebab itu setiap orang kena cek dirinya, tengok macam mana keadaannya, hubungannya dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah sentiasa biasa pergi kepada masjid, banyak kali pergi kepada masjid? Kalau lama tak pergi kepada masjid, dia rasa rindu. Kalau dia ada itu, dia adalah orang iman, dia mempunyai tanda iman, seperti mana dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang munafik jarang pergi kepada masjid, dan kalau masuk di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak rasa tenang. Bahkan dia mencari apa-apa alasan yang boleh keluarkan dia daripada masjid. Ini tanda-tanda orang munafik. Munafik iaitu yang iman rusak di dalam hatinya, iman kurang di dalam hatinya. Sebab itu dia tak akan rasa tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sentiasa pergi kepada masjid, banyak kali pergi kepada masjid, tak jauh lama, tak tinggal lama masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saksilah bahawa itu adalah orang iman. Apakah maksud hadis itu? Maksud hadis itu, kalau kita tengok orang tak pergi kepada masjid, jarang pergi kepada masjid, tak suka pergi kepada masjid, kita saksi dia bukan orang iman, imannya kurang. Alhamdulillah yang kumpulkan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terimakan amalan-amalan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita sebelum kita keluar daripada masjid ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkatkan orang yang beriman di antara sekalian semua. Atas muka bumi ini penuh dengan manusia, penuh dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jenis makhluk yang mukallaf, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum, dia wajib melakukan bahagian perkara, wajib tinggalkan bahagian perkara, iaitu dua, jin dan manusia. Di antara manusia semua dan jin semua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatkan kepada Allah di dalam syurga Allah, derajat mereka hampir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman, hanya orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan di antara orang yang beriman lagi tinggi, lagi hebat, iaitu walladzina utul ilm, orang-orang yang dapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di dalam lafaz ayat itu, di dalam berfirman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina utu, yakni yang diberi, yang didapat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu kita tiada boleh mendapatkannya oleh kepilihan kita. Ilmu itu kita tiada boleh mendapatkannya oleh nafsu kita. Ilmu ini bukan bila-bila mahu dia datang dia akan datang. Ilmu itu bukan dengan tiba-tiba dia boleh datang kepada kita. Bahkan jika ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya jika ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita boleh dapatkan ilmu, dan dapatkan ilmu daripada Allah kita boleh menjadi orang-orang yang menuntut ilmu atau orang ulama. Walladzina utul ilm darajat. Sayyidina Ibn Abbas berkata, berapa jarak di antara orang yang beriman yang biasa dan alladzina utul ilm? Dia menyatakan darajat itu berapa? Tingkatan-tingkatan yang di antara orang alladzina utul ilm dan orang yang beriman biasa. Dia kata dengan 700 tingkatan. Dengan 700 darajat. Setiap jarak di antara dua-dua tingkat yang di tengah 700 itu seperti 500 tahun. Jarak yang di antara setiap satu darajat, satu kepada yang kedua, kedua kepada yang ketiga, jarak di antara dua-dua 500 tahun di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hasada illa fi thnatain. Tiada boleh kita merasa sangat semangat dan rajin dan cita-cita untuk menjadi seperti sesiapa-siapa di antara manusia ini kecuali dua orang. Harus kita cita-cita jadi seperti mereka dua-dua ini. Yang pertama sekali yaitu orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkannya dengan ilmu, bagi dia ilmu dan hikmah dan cahaya, maka dia sungguh-sungguh selesaikan masalah di antara manusia, sebarkan cahaya dan ilmu di antara manusia, berikan manfaat kepada manusia semua. Maka lelaki itu dan orang itu harus kita rasa cita-cita jadi seperti dia. Ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, yang kedua, orang yang kedua yang harus kita cita-cita jadi seperti dia, yaitu orang yang tiada ilmu dan hikmah, tetapi Allah Subhanahu wa taala baginya harta banyak, baginya wang banyak, dan dia menggunakan hartanya dan duitnya di dalam jalanan kebaikan. Menolongkan orang miskin, tolongkan orang yatim, tolong orang yang menuntut ilmu. Dia gunakan hartanya di dalam kebaikan. Dua-dua orang ini contoh yang baik di dalam dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada sebut yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima. Tetapi cita-cita manusia sekarang dan orang Islam dengan cara khusus, macam mana cita-cita kami orang yang besar, cita-cita anak-anak kami, cita-cita keluarga-keluarga kami, apakah? Apa yang kita cita-cita harian? Apakah yang kita harian sungguh-sungguh kita fikir sangat harap kita jadi seperti dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah bersabda, jika kau tengok kepada satu orang sultan atau menteri besar, kamu rasa cita-cita jadi macam dia. Tak ada. Tak ada di satu hadis semua. Tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cita-citalah kalau kamu tengok kepada orang yang pandai joget-joget. Tak ada. Tapi
Ada di antara orang Islam cita-cita jadi macam orang joget-joget tak? Ada? Ada. Kalau kita tengok TV-TV orang Islam, macam-macam orang muda, macam-macam remaja-remaja orang Islam, sangat cita-cita sehingga buangkan masanya semua, sangat cita-cita jadi macam orang berlakon. Sangat cita-cita jadi seperti orang lagu. Mungkin orang lagu itu atau orang berlakon itu tak pernah salah. Tak salah pun, tinggal salah. Mungkin dia orang yang bermaksiat. Tak yakin. Kita tak tuduh siapa-siapa. Tetapi kita kata mungkin. Kerana kerja-kerja kebiasaan kerja seperti ini, dia menjadi asbab kurang Islam, kurang iman, kurang adab dan akhlak. Tetapi remaja-remaja orang Islam di zaman sekarang, apakah cita-cita mereka? Apakah keinginan mereka di dalam kehidupan mereka di zaman sekarang? Kalau di zaman sahabat Nabi SAW tanya kepada sahabat-sahabat yang umur 14, yang umur 13, yang umur 15, apakah cita-citamu? Dia kata, saya ingin berkhidmat kepada Rasulullah. Ini cita-citanya di dalam hidup. Yang lain, saya mahu meninggal di fi sabilillah, merang bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Tengok macam mana cahaya dan ilmu yang ada di hati mereka dan otak mereka. Sehingga tukarkan semua cita-cita mereka, keinginan mereka, cinta mereka kepada perkara-perkara yang amat tinggi. Jika tak ada ilmu, tak ada cahaya ilmu ini, cita-cita akan jadi perkara yang dihina oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh agama Islam. Cinta kita pun, hati kita ini anggota yang amat agung di dalam badan kita semua. Jadi wajib kita jaga cinta yang ada di dalamnya. Kita cinta apa? Kita sayang kepada apa? Kita benci kepada apa? Kita tenang dengan apa? Kita rasa tak tenang dengan apa? Semua urusan itu akan jadi baik jika ada cahaya ilmu. Cahaya ilmu yang sebenar. Jika ada cahaya ilmu, kita akan susunkan cinta kita. Kita akan susunkan cita-cita yang ada dekat hati kita. Kita takkan cita-cita langsung perkara yang Rasulullah SAW tak suka. Kita takkan cinta kepada satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak setuju atau agama tak setuju. Maka kehidupan kita semua akan jadi tinggi. Walaupun yang lebih daripada manusia, orang kafir atau orang fasik atau orang lalai, tak pandang kepada kita dengan mulia. Kerana Rasulullah SAW sudah terangkan perkara ini. Telah menyatakan di akhir zaman akan jadi agama ini, dan orang yang memegang akan agama ini dengan bagus, dengan kuat, akan jadi orang asing. Orang asing, yakni pakaian kita asing. Kalau kita jalan di tengah jalan pakai pakaian Islam yang betul-betul sunnah, orang akan semua nampak kepada kita, mau ambil gambar pun. Mau ambil gambar sebab perkara ini perkara tak biasa tengok dalam jalan atau di bazar atau di tengah jalan. Agama ini akan jadi asing sangat di akhir zaman. Ini hadis Rasulullah. Kalau kita mahu tanya remaja-remaja yang belajar di universiti atau remaja-remaja yang kerja-kerja di kedai, yang tak sangat rapat-rapat dengan ulama, tak sangat rapat dalam masjid, tak sangat rapat dengan ahli ilm, dia malu mahu kata, cita-cita saya hafal Al-Quran. Kalau orang tanya dia, apa kamu cita-cita? Apa citamu di dalam dunia? Dia kata, apa yang lebih orang di dalam masyarakat, apa yang mereka semua bincang-bincang, mahu jadi orang lagu, mahu jadi doktor, mahu jadi orang yang bawa kapal terbang, mahu jadi orang kaya, mahu macam-macam. Semua cita-cita yang mereka sebut semuanya daripada dunia. Subhanallah. Kenapa? Mana cita-citamu ingin berjadi bersama Rasulullah SAW? Keinginan ini, kalau kita ingin bayar kehidupan kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita 100,000 ruh,
kemudian kita buangkan roh itu satu selepas satu sehingga habis untuk ingin mendapatkan jadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, itu lagi sikit sangat tak cukup untuk kita dapat keinginan itu yang amat agung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ahli ilm, orang-orang yang dapat betul-betul cahaya ilmu dan dapatkan guru yang penuh dengan cahaya, yaitu Rasulullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak murid guru mereka Rasulullah. Sebab itu mereka faham agama dengan sebenar, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ingin mereka faham seperti itu. Sayyidina Thauban datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia menangis, dia sangat sedih. Badan beliau sudah kurus, warna beliau sudah jadi kuning, sangat sakit. Rasulullah SAW terkejut. Dia kata kepada Sayyidina Thauban, wahai Thauban, apa yang sudah jadi dengan badanmu? Adakah kamu sakit? Adakah kamu mengadu apa-apa? Dia kata, tak ada apa-apa ya Rasulullah sakit. Tak ada apa-apa kecuali ada satu perkara sakitkan hati saya. Tak boleh tidur, tak boleh tenang dengan keluarga, tak boleh hidup bagus. Apakah perkara tu? Cintamu ya Rasulullah. Cintamu. Saya sayang kepadamu, saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini cinta seorang murid kepada guru. Untuk itu Rasulullah. Tetapi hubungan anak murid dengan seorang guru harus jadi macam tu. Harus ada cinta, harus ada rindu, harus ada hormat, harus ada agung dan hebat, harus ada khidmat, harus ada ziarah, harus ada hubungan, harus ada sentiasa bersamanya. Ini seorang guru yang sebenar. Ini seorang murid pun yang sebenar. Tak boleh siapa-siapa yang menyatakan saya orang menuntut ilmu atau seorang murid yang betul-betul tapi tak ada guru. Ini bukan orang menuntut ilmu. Tak akan boleh dapatkan nama menuntut ilmu kalau tak ada guru. Kalau ada guru, kita mahu cek macam mana hubungan kamu dengan guru. Sentiasa hubung dengan guru, sentiasa ziarah kepada guru, sentiasa tanya kepada guru. Berapa buku, berapa bulu buku baca di sisi gurumu? Adakah 50 buku, 30 buku baca satu buku sehingga khatam? Sekarang kamu baru boleh jadi orang menuntut ilmu dan anak murid. Dan itu boleh jadi guru kamu. Kalau sahaja hadir di sisi guru, dengar sahaja, tak ada daftar, tak ada kertas, tak ada pen, tak tulis apa-apa faedah daripada guru, tak hubungan dengan guru, tak baca buku dari mula sehingga khatam di sisi gurumu, ini bukan namanya anak murid dengan guru. Ini namanya tabarruk sahaja. Yakni kamu cari barakah, dapat barakah ilmu, barakah majlis, barakah jumpa kepada ulama sahaja. Tapi kamu bukan orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu iaitu orang yang berteman dengan gurunya beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, 7 tahun, 5 tahun dan dia ikut semua arahan-arahan gurunya. Gurunya yang pilih mana buku yang dia boleh baca, gurunya yang pilih bila masa yang dia baca, gurunya yang dia pilih mana dia duduk dan uruskan hidupnya semua. Sebab itu Sayyidina Thauban dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang jadi dengan kehidupan mereka terus mereka pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sentiasa berfikir kalau hari kiamat sudah jadi, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya kalau saya daripada ahli syurga, saya akan masuk syurga, tapi yakin saya takkan di dalam derajat yang sama dengan Rasulullah. Rasulullah Sayyidul Anbiya, Sayyid Walad Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketua anak-anak Adam semua, masuk di dalam itu para anbiya dan mursalin. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada Rasulullah derajat yang paling tinggi, iaitu Al-Firdaus Al-A'la, Al-Maqam Al-Mahmud. Maka saya merasa sedih sangat wahai Rasulullah.
Kerana apa? Kerana saya takkan jumpamu di dalam syurga, sebab derajatmu lagi tinggi. Dan sekiranya kalau ana masuk di dalam api neraka, saya pun dengan lagi yakin takkan dapat melihat dan jumpa kepadamu ya Rasulullah. Dan saya tiada langsung ingin mahu syurga atau api neraka atau mana-mana kalau kamu tak ada. Tengok keinginan para sahabat macam mana, cita-cita para sahabat macam mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang kita semua tahu. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu akan jadi bersama para anbiya dan salihin dan siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi cahaya ilmu ini dia yang menerangkan jalan kepada kita, yang mensampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ilmu dia adalah perkara yang penting ada di dalam kehidupan kita supaya dia boleh menerangkan atau menunjuk kita mana cita-cita yang sepatut kita citanya, mana keinginan yang harus kita inginnya, mana perkara yang harus kita bencinya, mana perkara yang harus kita cintanya. Semuanya kita boleh dapatnya oleh cahaya ilmu. Apakah ilmu itu? Ilmu itu ada dua bahagian. Ilmu ada dua bahagian. Al-ilmu dhar, ilmu madarat, wal ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu dhar, dia binasakan kawannya, dia binasakan orangnya. Dan ilmu bermanfaat, ilmu yang maksud kita dan maksud Rasulullah, maksud para sahabat dan orang salihin, yaitu ilmu yang pertama, itu ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat. Macam mana ilmu itu jadi bermanfaat atau ilmu madarat? Dia perlu beberapa perkara. Ada bahagian ilmu itu sama, ilmu yang ada dekat buku, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, semua ilmu-ilmu yang ada dekat buku, dia sahaja, tak ada ilmu lain. Bukan ilmu manfaat, ilmu madarat, yakni ilmu syariat atau ilmu lain. Tak, bukan. Ilmu syariat, ilmu agama, dia sendiri boleh jadi dua perkara. Boleh jadi ilmu yang bermanfaat, dan dia ilmu itu yang boleh jadi bermanfaat, dia pun serta yang boleh jadi ilmu madarat, ilmu yang binasakan kami. Sebab itu menuntut ilmu perkara penting, bahkan wajib, kadang-kadang jadi fardu ain. Tetapi menjagakan diri, niat hati kita daripada keburukan sifat kita yang di dalam ilmu, ini pun perkara wajib, harus kita jaganya. Nabi SAW bersabda, Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Nabi SAW pernah bersabda, saya lagi takut untukmu wahai umatku daripada ad-dajjal, daripada fitnah ad-dajjal. Siapakah yang tak tahu mengenai kebahayaan fitnatul masih ad-dajjal? Semua kita tahu. Yang amat bahaya dari mula Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sehingga hari kiamat, fitnah yang paling besar yaitu fitnatul masih ad-dajjal. Tetapi Nabi SAW bersabda, saya ada lagi satu perkara lagi takut daripada fitnatul dajjal untukmu. Apakah itu ya Rasulullah? Dia kata ulama usul. Ulama usul, ulama yang membawa ilmu tetapi ilmu madarat, ilmu yang binasakan, yang merosakkan akidah, ilmu yang merosakkan ibadah, ilmu yang merosakkan yakin dan cahaya iman dan kebersihan hati. Ini ilmu madarat. Dari permulaan
orang pergi menuntut ilmu, guru yang penuh dengan cahaya yang mempunyai firasah, dia boleh tahu orang menuntut ilmu ini dia akan menjadi ulama usul atau ulama salih, ulama yang salih atau ulama usul dengan niatnya. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Bidayatul Hidayah, sebelum beliau mula bincang tentang perkara yang suci, wudu, salat, mubtilatus salat, arkanus salat, sebagainya, semua perkara-perkara agama. Sebelum itu Imam Al-Ghazali dulu bincang tentang niat. Buku beliau namanya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, macam mana caranya. Niat daripada permulaan kita menuntut ilmu ini adalah perkara yang amat penting. Apakah niat kita pergi menuntut ilmu? Tak kisah pergi menuntut ilmu dekat university, dekat institute, dekat ma'had, dekat sekolah, di sisi guru terus di rumahnya atau di masjid. Apakah niat? Kita tak bincang tentang timbat. Mahu pergi belajar mana-mana, tak ada masalah dan bukan haram. Boleh pergi belajar, bahkan harus kamu pergi belajar. Bagus menuntut ilmu. Tetapi apakah niat kami? Apakah niat yang menggerakkan kita pergi menuntut ilmu? Niat ada dua bahagian pun. Ada niat yang salihah, ada niat yang rusak, yang fasidah. Niat yang salihah, contohnya kita pergi belajar ilmu kerana saya mahu tahu apakah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya saya beramal. Dia menuntut ilmu, niatnya ingin beramal dengan ilmu itu. Dia pergi menuntut ilmu, maksudnya ingin mendidikkan nafsunya, dirinya. Dia pergi menuntut ilmu, ingin menambahkan imannya dan tawadhu'nya dan ibadah dan amalannya yang saleh. Ini niat baik. Ini niat yang salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan baginya ilmu yang zahir dan sekali dengan cahaya. Ilmu yang buruk, niat yang buruk, niat yang rusak, contohnya orang pergi menuntut ilmu kerana ingin merasa bangga ke atas kawan-kawannya atau teman-temannya yang lain. Ini niat yang rusak. Niat yang rusak, contohnya dia pergi menuntut ilmu kerana ingin bisnis oleh agama. Ini niat yang rusak. Bahkan ini niat yang paling buruk. Dia ingin menuntut ilmu syariat kerana ingin mengumpulkan dunia ini, harta dunia ini oleh ilmu agama. Astaghfirullahaladzim. Ini niat yang paling buruk, yang paling jahat dan rusak. Daripada niat-niat yang rusak, dia belajar ilmu syariat, dia pergi belajar hafal al-hadis, fiqh, hafal al-Quran, ingin mendapatkan nama yang tinggi di antara manusia. Dia pergi hafal Al-Quran. Apakah niatmu? Ya, niat saya mahu hafal Al-Quran. Tapi dalam niatnya, dalam hatinya, ingin orang memanggilnya Al-Hafiz. Ini niat yang rusak. Mahu orang panggilnya Al-Hafiz. Subhanallah. Yang lain belajar ilmu fiqh. Kenapa? Mahu orang panggilnya Al-Faqih, Al-Allama. Orang yang lain belajar ilmu hadis, mahu orang panggilnya Al-Muhaddits. Subhanallah. Mana bahala Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana kamu daripada syurga Allah? Kenapa kamu tak ingin rida daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa tak cari rida Allah? Kenapa tak cari ampunan dosa dari Allah? Kenapa tak cari rahmah dari Allah? Kenapa tak niatmu khidmat kepada syariat Rasulullah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab itu, langkah yang pertama di dalam menuntut ilmu,
sebelum kita pergi jumpa guru, sebelum kita buat apa-apa, betulkan niat. Betulkan niat. Niat kami di dalam belajar ilmu, kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mahu belajar hukum-hukum syariat Allah kerana Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita belajar ilmu, kemudian amal. Sebab ilmu ini, walaupun kita hafal Al-Quran, kita hafal buku-buku hadis semuanya, kita hafal buku fiqh semuanya, kita hafal semua buku-buku yang ulama tulis, kalau kita tak ada amal, kalau bukan niat kita ingin istiqamah dan untuk melakukan amalan salih, buat semua yang kita belajar, ilmu itu semua akan jadi sia-sia di hari kiamat. Kadang-kadang orang Masya Allah ilmunya luas tapi tak amal, tak buat dengan ilmunya, tak mesti jadi ulama besar. Seperti kita pun yang sekarang duduk dekat majlis, kalau kita dapat satu ilmu, satu faedah, satu hadis, kalau kita tak amal dengannya, kita akan jadi daripada ulama yang tak salih. Ulama tak mesti dia yang hafal banyak ilmu. Setiap satu orang, ulama berkata, setiap satu orang yang dapat ilmu tentang satu masalah, satu faedah, satu hadis, engkau adalah daripada orang ulama dalam masalah itu, dalam ilmu itu, dalam faedah itu. Kamu alim, bukan alim luas tentang semua perkara, tapi kamu alim tentang hadis itu, kamu alim tentang faedah itu. Jadi kamu sudah dapat amanah, kamu sudah dapat satu amanah. Wajib kamu pertama sekali amal dengan ilmu itu. Yang kedua, wajib kamu sebarkan ilmu itu. Nabi SAW bersabda, ada bahagian ulama di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, awwalu ma tus'arun nar bi'alimin lam yanfa'uhu Allah bi'ilmin wal iyadu billah. Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam api neraka sebelum orang Yahudi, sebelum orang syirik, sebelum orang wathani, sebelum orang kafir pun. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ingin hinanya masuk di dalam api neraka, yaitu ulama usu'. Alimun lam yanfa'uhu Allah bi'ilmin. Alim yang Allah Subhanahu wa taala tak berikan manfaat kepadanya sendiri dengan ilmu itu. Kadang-kadang orang boleh dapat bahagia dunia dan akhirat oleh ilmu orang, tapi orang itu tak dapat bahagia oleh ilmunya sendiri. Kadang-kadang ada seorang ulama, seorang yang ada ilmu, seorang nasihat yang bagi nasihat kepada orang, orang itu sudah dapat hidayah oleh nasihat, tapi dia sendiri tak beramal, sehingga orang api neraka mengadu kepada malaikat, siapakah itu yang paling binasa, suaranya dan bunyinya sudah ganggu kita di dalam api neraka, kerana azabnya yang paling turun. Maka mereka pandang kepadanya di dalam satu lubang yang jauh di dalam api neraka. Mereka tengoknya guru yang besar yang mereka belajar di sisinya, yang mereka masyhur di dalam dunia, orang yang ilmu banyak. Mereka kata, subhanallah, bukan kamu ulama yang fulan yang selalu nasihat orang, yang selalu bagi ilmu kepada orang? Dia cakap, ya, itu saya. Tapi sekarang tak ada faedah menyesal, tak ada faedah menangis. Di zaman itu saya selalu menyuruhkan orang melakukan kebaikan, tapi saya tiada melakukannya. Dan saya sentiasa melarangkan orang untuk melakukan satu perkara yang jahat, tetapi saya melakukannya. Maka ini adalah azab saya. Ini adalah azab saya. Kita ingin menuntut ilmu, harus kita menjaga niat. Niat kita yang pertama ingin bermanfaat dulu kepada diri sendiri sebelum orang yang lain. Sebab itu ulama yang salih, jika dia baca buku, dia ada kelas, dia ada tazkirah, dia ada majlis, dia ada apa-apa, dia baca buku bukan dengan niat ingin menyampaikan kepada orang sahaja. Sebelum itu maksudnya, niatnya, dia baca buku ingin membetulkan dan mendidikkan nafsunya sebelum orang lain. Baca.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita tiada akan kenal Allah Subhanahu wa taala jika tiada ilmu. Kita tiada akan melakukan solat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita jika tiada ilmu. Kita tiada akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala jika tiada ilmu. Jangan kita menyatakan kita boleh masuk syurga oleh ibadah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinakan dua orang. Al-ulama'ul fussaq, alim yang fasik, yang munafik, dan abidun jahil, orang yang beribadah tetapi jahil. Dua-duanya dihina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangkan kita jadi di antara dua-dua ini. Kita harus menjadi ulama dan ubad dan salihin, orang yang ada ilmu, yang ada ibadah dan amal, dan orang salih. Di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang ulama fasik, banyak orang ibadah jahil. Takkan dapat faedah kalau kita penuhkan muka bumi dengan ibadah, dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan macam-macam, jika tak ada ilmu. Ilmu akan menguruskan harta dan duit kita. Sedekah kita, kalau kita tak ada ilmu, kita takkan gunanya dan susunkan dia bagus. Ibadah, salat kita, puasa kita, puasa Ramadan akan datang. Jika kita tak belajar ilmu puasa, hukum tentang hukum puasa, kita takkan puasa Ramadan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Puasa kita takkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia kurang. Mesti dia sempurna. Macam mana kita mahu sempurnakan puasa kita, salat kita, ibadah kita, zikir kita, dan semua kehidupan kita di dalam keadaan ibadah? Oleh ilmu. Ilmu ini perlu diambil oleh guru. Guru perlu menjadi dan wajib menjadi guru yang bersanad. Orang yang ada ilmu banyak tetapi tiada mempunyai sanad. Sanad yakni ada guru yang dia ambil ilmu darinya, gurunya ambil ilmunya daripada guru, daripada guru, daripada guru sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masyhur di dalam umat Nabi Muhammad. Al-isnad, sanad ini tak ada di umat-umat yang dahulu, sahaja di umat Nabi Muhammad. Tak ada siapa-siapa di umat Nabi Musa, di umat Nabi Isa yang ada sanad sehingga nabinya. Sahaja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pakai sirpan pun boleh bakainya oleh sanad. Ada bahagian guru yang ada di zaman sekarang yang bakai sirpan ini oleh gurunya, yang mana dia bakai pun daripada gurunya yang sebelum 200 tahun. Dia bakai dari gurunya sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dia dapat bakai oleh Rasulullah. Sanad pun di dalam sirpan. Macam mana ilmu hadis, lagi patut kita ambil sanad. Sebab itu sanad ini ulama menyatakan orang yang tiada mempunyai sanad di dalam ilmunya, dia seperti anak yang tiada mempunyai ibu bapa. Ada kalau ada satu budak, bapaknya tak ada, ibunya tak ada, kita akan nisbahkannya kepada siapa? Tak tahu. Kalau ada orang ada ilmu, okey, ilmu kamu ambil dari mana? Dari siapa? Tiada dipercaya. Kita tak akan percaya orang yang tiada sanad. Kamu kena ada guru. Ini harus. Kalau ada orang ingin menuntut ilmu, langkah yang pertama betulkan niat, kemudian cari guru. Jangan kita pergi menuntut ilmu daripada YouTube, daripada Google, daripada buku. Tak apa kita mahu ambil faedah, kita pun sendiri kadang-kadang buka Google. Kita pun sendiri orang yang sudah menuntut ilmu, kita kadang-kadang buka YouTube cari bahagian ilmu yang sedikit, tapi kita sudah ada ilmu sebelum itu. Kita bukan masuk di dalam alam internet ini dengan kosong. Kita penuhkan otak kita dan ilmu kita
daripada Google, daripada internet. Ini cara yang tak betul. Dulu belajar, dulu baca beberapa buku, belajar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kemudian kita boleh buka Google untuk pastikan sahaja, untuk tengok apa perkara yang baru. Kemudian kita pun boleh betulkan apa yang ada dalam Google atau yang tak betul, seperti mana yang kita sudah belajar di dalam buku Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang tak betul kita menuntut ilmu jika kita pergi kepada buku, kita baca sendiri. Sebab saya sendiri, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pernah dengar bahagian satu orang, dia menyatakan, mana ada susah, ustaz-ustaz semua boleh buat ceramah, ustaz-ustaz semua boleh buat tazkirah, saya pun boleh buat walaupun saya tak belajar. Dia tak belajar apa-apa. Kita tanya dia macam mana caranya, dia kata saya akan hafal hadis, hafal ayat, apa maksudnya daripada Google, kemudian saya akan cerita kepada orang. Astaghfirullahalazim. Adakah cara ilmu macam ini? Adakah ilmu dan ceramah dan tazkirah caranya yang betul macam tu, pergi ambil dari Google kemudian cerita kepada orang? Mana ada itu ilmu? Ini bukan ilmu. Ini pindahkan maklumat daripada Google bagi kepada orang. Tapi kamu tak ada ilmu. Kalau kita nak bincang sedikit tentang hadis dan tazkirah yang kamu bagi, kamu tak akan boleh jawab. Apakah sanadmu? Siapa gurumu? Google. Ini bukan guru. Google bukan guru. Buku, walaupun buku ulama, dia tak betul. Tak boleh. Ini cara tak betul. Kita rasa cukup baca buku sahaja. Kecuali kalau kita sudah belajar lama di sisi guru, dan guru bagi izin, kamu boleh sekarang baca semua buku, saya tak akan takut kamu faham salah. Ada bahagian murid pergi tanya kepada Al-Imam Al-Haddad. Dia kata, wahai Al-Imam Al-Haddad, ada bahagian buku ulama menyatakan ayat-ayat yang di dalamnya susah sangat. Kenapa melarangkan kita bacanya? Bagi kita baca sahaja. Apa yang terang kita akan ambil dan amal. Apa yang susah kita tak faham, kita akan tinggalkan. Imam Al-Haddad jawab, dia kata, saya bukan takut daripada perkara yang terang, saya takut daripada perkara yang tak terang. Saya bukan takut daripada perkara yang kamu tinggal, iaitu perkara yang tak terang. Saya takut daripada perkara yang kau rasa dia sudah terang di sisimu. Kadang-kadang kita rasa perkara itu terang dan sangat jelas, kita boleh faham, walhal maksudnya lain. Kita sebenarnya tak faham. Sebab itu kita wajib perlu guru. Wajib kita duduk lama di sisi guru. Sekurang-kurangnya kalau umur kita sudah tua, sudah besar, sudah tak ada waktu untuk masuk pondok, untuk masuk ma'had, untuk pergi teman dengan satu guru, sekurang-kurangnya kita ada hubungan sikit dengan ahli ilm, dengan ulama. Satu ulama yang kita percaya ilmunya, kita tahu siapa gurunya, kita tahu dia keluar dari mana, dia belajar di sisi siapa, kita percaya ilmunya, harus kita sentiasa hubungan dengan dia. Sebab itu guru yang bersanad ini adalah perkara yang amat penting jika kita ingin ilmu yang penuh cahaya dan yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita dapat guru, insya-Allah kita harus menjaga beberapa perkara dengan guru. Yang pertama sekali, masa yang panjang sikit. Jangan kita belajar 1 tahun cukup, atau kita yang letak masa. Kita cakap sama guru, kita mahu belajar 1 tahun saja. Bagi guru yang pilih masa, bagi guru yang tahu berapa masa yang cukup untukmu. Buku, jangan kita yang pilih buku, bagi guru yang dipilih. Sebab guru ini sudah orang pakar di dalam ilmu. Seperti mana kita masuk di sisi doktor dekat hospital. Kalau kita masuk di dalam hospital, kita pergi kepada doktor, kita sangat diam, kan? Kita sangat diam, kita tak cakap apa-apa pun. Kita sangat hormat dan kita sangat percaya dan kita sangat bagi dia hak. Sebab ini doktor. Macam mana kalau kita di dalam agama Allah, ilmu ini lagi bahaya, boleh bahagiakan akhirat, boleh binasakan akhirat. Wajib kita lagi adab, lagi hormat, lagi hebat di sisi ulama, di sisi ahli ilmu, takhassus. Yang takhassus di dalam ilmu syariah, wajib kita jaga hormat. Kalau mereka bagi buku ini, jangan kita pergi kepada buku yang lain. Kalau alim itu bagi zikir ini, wajib istiqamalah baca zikir itu. Seperti mana doktor? Sebab ulama ini di dalam dunia
di sisi ruh kita, kepada ruh dan hati kita, seperti doktor kepada badan kita. Badan yang zahir kita perlu untuk sentiasa menjadi di dalam keadaan sihat wal afiat dan kuat dan selamat. Kita sentiasa perlu nasihat daripada doktor yang ada ilmu tentang itu. Kalau dia suruh ambil ubat ini, jangan ambil ubat lain. Macam tu juga ulama. Al-ulama menyatakan hati ini jika kita jauhkannya daripada ilmu dan Quran dan zikir, 3 hari sahaja dia akan mati. Hati ini kehidupannya, ruhnya, semuanya oleh ilmu. Air, seperti mana air ini, air kosong ini akan hidupkan badan kita yang zahir. Ilmu dan hikmah dan Quran dan hadis Rasulullah SAW, ini adalah air hati yang akan menghidupkan hati kita. Dan zikir, kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, hati ini boleh mati dan boleh hidup, tetapi keistimewaannya kalau dia sudah mati boleh hidupkan dia balik. Semuanya oleh cahaya ilmu, semuanya oleh cahaya ma'rifah kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan ceramah kita malam ini, yang pertama sekali, kita wajib menuntut ilmu. Tak ada masa untuk kita nak terangkan bahagian-bahagian ilmu, fardu ain, fardu kifayah, yang sunnah, yang mustahab, semuanya kita sudah tahu. Yang penting menuntutlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat iaitu ilmu yang menambahkan iman, menambahkan akhlak, menambahkan tawaduk, menambahkan iqbal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wajib kita membetulkan niat kita. Jangan menjadi niat kita dunia. Jangan jadi niat kita bangga atau kibir. Jangan jadi niat kita perkara-perkara yang tak disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan agama Allah. Perkara yang ketiga, wajib kita cari guru. Wajib kita cari guru di dalam ilmu syariat. Tiada boleh kita terus bagi fatwa kepada orang, tiada boleh kita terus menyatakan kita ada ilmu kalau kita tak belajar. Dan wajib kita cari guru yang bersanad. Wajib kita cari guru yang bersanad. Akhirnya saya akan habiskan dengan cerita ini, contoh sahaja bagi orang yang cukup dengan buku sahaja, tak mahu duduk dengan guru, tak mahu belajar dengan guru, tak mahu teman dengan guru lama. Kerana apa? Kerana nafsunya sangat besar, nafsunya susah, sentiasa ikut hawa nafsu. Sebab itu susah mahu dengar arahan daripada guru, susah mahu dengar arahan daripada guru walaupun dia lagi kecil darinya. Ini satu orang baca hadis Nabi SAW, al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Maksudnya al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Al-habbatus sauda yakni habbatus sauda. Tahu habbatus sauda? Habbatul barakah, yang hitam, yang biji yang hitam yang kecil, habbatus sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shifaa'un min kulli da'. Dia adalah ubat daripada semua penyakit. Tetapi orang yang tak mahu menuntut dengan guru, dia baca hadis itu dan dia mahu amal. Sebab itu kadang-kadang amalan kita akan jadi sesat. Amalan kita, walaupun kita sangat yakin dengan diri kita, amalan saya sudah baca hadis. Ada bagian orang dia mengatakan macam tu, saya sudah baca hadis, tak perlu orang terangkan. Walhal kadang-kadang matba'ah yang photostat hadis itu salah. Hadis itu bukan di tempatnya. Yang photostat hadis itu dan buku itu salah. Dia baca hadis itu al-hayyatus sauda. Dia tak baca al-habbah, dia baca al-hayyah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hayyatus sauda itu bahaya. Al-hayyatus sauda yakni ular yang hitam. Tengok apa beza? Al-habbah sudah tampak sahaja, tambah satu titik bawah al-habbah. Dia ba sudah tambah satu titik, sudah jadi hayyah. Dia sudah pindah daripada habbatus sauda, habba barakah, kepada hayyah, ular. Maka dia pergi cari kepada hutan, mana ada ular hitam. Sebab dia penyakit mahu dapat ubat.
Selepas itu ada orang menuntut ilmu yang pergi belajar di sisi guru yang biasa kecil pun, biasa bukan sangat ahli. Dia kata, kenapa kamu harian pergi hutan? Dia kata, saya cari ubat. Ubat apa yang kamu cari? Dia kata, hayyatus sauda. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-hayyatus sauda. Subhanallah. Dia kata, bukan al-hayyah. Maksud Rasulullah al-habbah. Dia kata, mana kamu dapat ilmu itu? Dia kata, saya baca di buku. Mana boleh cukup ambil ilmu daripada buku? Mari tunjuk saya buku. Dia pergi buka buku. Di bawah al-haya ada tahilalat. Tahilalat buat titik. Dia sudah ikut guru lalat. Gurunya lalat, bukan gurunya ulama atau buku. Jadi dia sesat. Dia pergi cari ular yang hitam. Dia akan lagi penyakit dirinya. Dia lagi binasakan dirinya oleh perkara-perkara yang bahaya seperti ini, kerana dia ambil ilmunya daripada buku sahaja. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah guru perkara penting sangat. Dan guru yang bersanad, ilmu yang tiada mempunyai sanad, dia seperti anak yang tiada mempunyai ayah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya minta maaf ke atas segala kekurangan saya dan kelemahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.